Assalamualaikum and very good morning semua. So first of all sorry lah sebab lambat. Saya punya laptop tadi ada problem pula. And then saya buat pemantauan LI. So before we start the DHCP configuration, saya rasa saya perlu perlu introduce awak dengan IPv6. So have anyone ever heard about IPv6? Pernah dengar ke IP version 6? Biasa dengar ke? Pernah Puan? Pernah ke tak? Pernah? Pernah. Pernah, okay. So IPv6 ni, so yang ni adalah IPv6 structure. Kita kata dia punya macam mana rupa bentuk IPv6 lah. Okay, so kenapa dia introduce with IPv6? Because actually untuk mengatasi masalah kekurangan IP version 4. Okay, so awak pun dah belajar buat subnetting apa semua tu. So kalau macam IPv4 kita ada private and public. So kalau macam IPv6 dia terlalu banyak sebenarnya, dia boleh provide IP sampai setiap device dalam rumah kita tu sebenarnya boleh dapat satu IP. Okay, so untuk IPv6 address family dia ada 3 jenis. Okay, so kita ada multicast, ada unicast dan ada anycast. Okay, usually yang kita guna adalah yang ni lah, yang unicast. Okay, so yang ni adalah unicast. Yang akan kita guna kejap lagi pun adalah unicast. So kalau multicast ada assign, ada solicited node. Okay, so kalau untuk unicast kita ada unique local, link local, global, spatial dan juga embedded. Okay, so kita move to the next slide, which is dia punya address format. Okay, so kalau untuk IPv6, please note that kita ada 128 bits long. Okay, which is 32 hexadecimal character. Okay, so kalau IPv4 ada berapa bits? Siapa nak jawab? Boleh jawab? IPv4 ada berapa bits? Ada berapa octet untuk IPv4? Yang mana satu octet, yang mana satu bits? 32 bit. 32 bit. Ada berapa octet? 4. 4. Ni siapa ni? Siapa yang bercakap? Arjun. Arjun. Okay, thank you Arjun. Okay, so kalau macam ni kita nak sebut. Yang ni dalam bentuk hexadecimal kan? So dia adalah dalam bentuk hexstat ni kan? So ada berapa hexstat kat sini? Okay, so awak kira kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ada 8 tempat untuk hexadecimal, which is dulu kita sebut hexstat lah. Okay, so setiap satu hexstat ni berapa bits? Okay, nampak tak kat sini? Ada berapa bits? How many bits kat dalam ni? Awak dah belajar base number kan dalam CSA? Ingat lagi tak? Ada how many bits? Boleh nampak tak slide ni? Nampak Puan? Berapa bits? Satu ni. Tak nampak ni, dia tulis apa ni? Saya nak kena besarkan. 16 bit Puan, nampak Puan? Nampak. Tu tak ada jawapan. Saya seorang yang cakap. Okay, ada 16. So yang ni kita dipisahkan dengan tanda apa ni? Ni kita panggil apa ni? Siapa tahu? Titik bertindih. Titik bertindih ataupun colon. Lagi satu berapa Puan? Colon. Oh, kolom. Bukan semicolon. Ni. Nampak tak? Colon.
Nampak Wan, nampak. Titik bertindih. Kalau semicolon yang ni. Semicolon kan awak kata tak kan? Yang awak buat programming at the end of line tu kan? Yang satu titik kat atas satu, bawah koma, yang tu adalah semicolon. Okay, so kalau IPv6 dia akan dipisahkan oleh colon. Ya. Okay, so kita ada kalau tengok kat sini masih juga ada network portion dan juga host portion. Okay, yang ni yang akan di-assign pada PC. Yang ni adalah yang akan di-assign pada network portion. Okay, selalunya global root prefix ni kita assign untuk globally lah. Okay, yang ni untuk yang headset yang kedua, tempat yang keempat ni adalah belongs to subnet ID. So lebih kurang macam kita buat IPv4. Okay, so global root prefix ni pun sebenarnya dia assign oleh IANA untuk dia akan ikut kita region. Okay, sama juga macam IPv4. Kalau IPv4, kita punya public IP address tu pun sebenarnya dia assign ikut region. Okay, awak boleh search IANA. Okay, Internet Assigned Numbering Association. Internet Assigned Numbering Association. Okay, so kalau kita dekat Asia Pacific ni, ethnic ni yang akan uruskan. So by region tu sebenarnya kalau untuk public IP address, dia dah assign dah untuk setiap region. So that's why bila kita buat any macam activity untuk buat hacking ke apa ke, so cyber security analyst dia boleh detect. Okay, so kita send daripada region mana dia boleh detect kita punya IP address, and then dia boleh cari exact point dari mana kita send anything. Okay, so awak boleh search lah. Okay, so untuk global root prefix ni kita boleh letak actually kalau untuk testing tu kita boleh letak any value lah. So selalunya dia akan works lah. Kalau kita letak 2001 0 DB8 ataupun kita letak DB8 saja pun okay. Alright. So saya nak introduce awak untuk kenal dulu IPv6. Okay, IPv6 structure. Okay, so dia ada global unicast, ada subnet ID dan juga ada interface ID. Yang ni akan di-assign kepada user. Okay, so untuk IPv6 address structure, walaupun dia dalam bentuk 8 headset tadi, tapi kalau semua dekat sini kosong, dia boleh tukar kepada format yang macam ni. Colon 000 1E2A, ataupun dia terus buat double colon macam ni. Ini dia menunjukkan dekat tengah ni antara A4 dan host ni ada lagi 3 tempat kosong. Okay, so boleh faham tak abbreviated format ni, dia punya singkatan. Okay, so kalau full dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempat. Okay, so tapi kalau untuk full format, katalah 3 tempat ni ada all zeros. Okay, so all zeros ni can be simplified sama ada double zero macam ni, double colon zero, double colon zero and colon zero, ataupun dia terus buat double colon macam ni. So yang ni dah sebenarnya represent dia dah simplify yang all zero kat sini. Okay, so boleh tak yang ni? Okay, so katalah nanti awak nak buat, kita nak assign pada PC, pada server yang abbreviate, kita boleh letak dalam bentuk macam ni. Okay, sebab kita tak nak letak banyak-banyak macam ni, kita boleh letak macam ni. And then double colon yang terakhir ni, value selepas dia kat sini adalah belongs to host ataupun server yang kita nak assign. Okay, so nanti awak boleh ambil contoh IP ni untuk di-assign pada server. Katalah nak assign 2001, okay, DB8 0, okay, yang ni untuk global routing prefix, and then followed by A4, okay, A4 untuk subnet, and then last sekali untuk interface kan, double colon, in between tu semua zero lah. And then kita nak letak dekat host, katalah kita nak letak 1E2A.
Okay, so make sure value dia dalam bentuk hexadecimal. Okay. Alright. So kalau untuk global unicast, unique local, link local dan juga multicast ataupun anycast, yang ni adalah dia punya kita panggil link local. Okay, so untuk link local, ni dia punya function, not routable. So kalau kita letak unique local value ni, dia akan routable in the LAN. Okay, so yang kita boleh, awak boleh baca later lah. Okay. So apa yang akan kita buat, saya akan tunjuk demonstration sekejap lagi adalah kita akan perform DHCP version 6 punya configuration. Okay, so bolehkah setakat ni? Ada soalan? Ada soalan tak setakat ni? Okay, so boleh dengar ya. Okay, so saya teruskan dengan demonstration dekat server. Alright, so kalau tak nampak saya punya screen, please let me know. Okay, saya akan share screen, saya punya whole screen. Kita takut dia redundant. Okay, saya share saya punya entire screen. Okay, so boleh nampakkah saya punya VM? Nampak Puan. Okay, nampak. Okay, so saya harap awak dah aware lah berkenaan dengan adapter setting. Okay, so tak saya punya ni banyak sangat. So awak tengok dekat Windows 10 dan juga Windows Server 2022. Okay, so make sure dua ni guna adapter yang sama. Okay, so dekat sini saya tunjuk saya punya setting. Okay, so saya ada dua adapter. So yang kedua ni saya pakai custom VMnet 1 untuk dekat server. And then dekat client pun saya guna juga network adapter yang kedua saya juga adalah VMnet 1. So saya custom kat sini, awak boleh pilih kat sini host only. So kenapa saya pakai yang ni? Supaya dia nak boleh communicate antara all the instance dekat sini. Okay, so macam mana saya ubah setting tadi, awak boleh pergi dekat edit, okay, virtual network editor. Okay, so untuk virtual network editor, VMnet 1 host only, okay, kita tengok change setting. Okay, kalau pakai VMnet 1, sepatutnya dia akan dapat IP address ni lah, 192.168.254. Okay, tapi kita tak nak dia use local DHCP service sebab kita nak set up kita punya DHCP server. So kita kena untick yang ni. Okay, so subnet IP dia letak dalam IPv4, so tak apa, yang ni biar je. So kita biar je default, tapi bila kita nak letak IPv4 dekat kita punya machine, kat Windows Server atau Windows 10, so kita kena letak dalam range ni lah. Okay, so saya note kat sini, saya punya subnet IP adalah 192.168.254.0/24. Okay, so saya tak ubah lah, saya pakai yang default je, cuma saya untick kat sini. So make sure awak untick untuk use local ni lah. Okay, so kita klik OK. Alright, so first sekali kita tengok kita punya server. Kalau awak dah install dah DHCP, so tak apa, sebab kita nak okay, kita nak configure DHCP. Okay, so nampaknya saya pun dah ada DHCP. So untuk add rules, ada masalah ke? Okay ke kalau untuk add rule? Okay, so diam tu tanda okay lah. Okay, so kalau tengok dekat sini, dua-dua adapter saya IPv4 assigned by DHCP. Okay, so yang ni yang net tadi, so tak apa. So yang kedua adapter saya adalah yang kita guna VMnet 1. So IP address dia ni
192.168.234. Tadi .254 kan. Okay, so tak apa, kita tengok IPv6 enable. Dia dah already enable. Okay, so apa yang kita buat kat sini adalah kita nak assign IPv6 dekat kita punya adapter. Okay, so untuk check balik, kalau terlupa, tengok tadi Windows Server 2022, network adapter tu yang VNet 1 yang sama dengan Windows 10. So maksudnya yang ni lah. So, kita tengok properties, then yang ni IPv4 tadi dah ada. Okay, sepatutnya 254 kan. Okay, so biar dulu yang ni. Kita tengok IPv6. Okay, so kita letak dulu IPv6 pada kita punya server. Okay, so use the following IPv6 address. Okay, macam tadi saya kata saya nak ambil IP address yang ada dalam slide. So saya akan tulis, saya akan ambil IP dia 2000. Okay, 2001. Okay, so 2001 followed by colon. Ini saya letak DB8. Macam ni. DB8. Okay, 0. Okay, yang ni untuk global global prefix lah. Okay, so kosong, and then yang tengah tu saya nak biarkan dia kosong, and then terus saya letak, kita ada A4. Okay, contoh A4. Okay, untuk subnet, lepas tu ini double colon, and then saya letak saya punya host adalah 1E 2A. So yang ni adalah IP address server. So preferred DNS server, sebab yang ni pun adalah DNS server. So awak copy je IP address ni, and then letak dekat DNS server. So kalau tak nak letak full macam ni pun tak apa, just letak yang hujung belakang ni pun dengan double colon followed dengan 1E 2A pun should be okay. So subnet prefix, selalunya kita akan guna, kalau by default dia akan letak terus 64. So kita juga boleh letak 128. So nanti subnet prefix length tu awak boleh baca later lah. Okay, so subnet tu yang ni tadi. Okay, yang ni dia punya prefix subnet mask lah sebenarnya. Okay, so kalau IPv4 tu dia adalah subnet mask. Okay, so kita kena ingat prefix kita adalah 2001, DB8, 0 dan A4. Okay, so subnet prefix lain kita adalah 64. So kita akan klik OK. So close. So sama ada kita nak tengok dia dah dapat IP address ke tak, boleh refresh. Dia display tak? So dia tak display. So awak boleh buka CMD, from ini awak type IP config. Okay, so boleh nampak tak dekat sini? Okay, nampak tak? Hello, boleh nampak ke? Okay, so dia dah dapat, server kita dah dapat IPv6. Okay, so sekarang kita nak configure untuk DHCP server. Okay, so IPv4 pun ada, tak apa. And then untuk testing nanti kita boleh test guna IPv4. And then kita pergi dekat DHCP. Okay, so make sure kalau awak dah create tadi, awak dah create DNS apa semua. So sepatutnya adalah yang ni saya punya server name sebab saya dah join domain. So domain saya adalah jtmk.my, server name saya adalah D101. So kita klik dekat IPv6, so dia kosong kan. So, dekat sini pun dia ada mention macam mana nak start to add a new scope. So kita klik je new scope, sama je macam kita buat IPv4. Okay, so kita next. Dan kita boleh put any name lah. For example, WSA 2022. And then kita next.
Dan prefix kita adalah yang kita punya 2001 tadi. Okay, yang ni adalah kita punya prefix. So kita masukkan prefix tadi kat apa? 2001 BB8. Okay. 0 GB8 0 and then kita ada A4 and then followed by double colon. So ini kita punya prefix. So make sure type macam ni lah, ada global prefix and then ada subnet and then followed by double colon. So ni baru prefix dia bukan IP address untuk server. Tadi ingat untuk IP address untuk server, selepas double colon ni kita ada 1A, 1E, 2A. So kita next. Okay, so dekat sini add exclusion, maksudnya kita nak excludekan IP apa yang kita tak nak dia assign pada client. So kita akan excludekan IP server kita lah. So dekat sini sebab kita nak exclude satu saja, which is kita punya server. Sebab kita tak nak buat range, so kita boleh letak 1E 2A 1E 2A and then kita pilih add IP address range is not. Okay, so letak double colon, tak valid juga. Okay, so sorry. So macam ni. Just letak satu saja colon. Satu double colon and then followed by IP address server kita. Okay, so yang ni akan dia exclude. So yang ni adalah IP address server yang kita letak tadi. So next. So yang ni tak ada apalah, preferred lifetime and then valid lifetime. Okay. So next. Yang ni list duration lah macam kita buat untuk IPv4. So kita next. And then kita akan activatekan scope. So kita akan finish. Okay, sekejap saya nak check saya punya virtual network preference untuk IPv4. Dekat sini adalah 254. Okay, so sepatutnya untuk IPv4 saya nanti sepatutnya 254. Okay, so dekat sini dia tak so kita kena authorize DHCP server. So macam mana nak authorize? Lepas kita dah create, kita klik dekat kita punya server, klik action and then klik authorize. Okay, so untuk promote dia menjadi DHCP server. Okay, so kalau nampak macam tak ada apa function, kita cuba refresh, so dia akan jadi hijau. So hijau means dia dah activate. So bila dah activate tu maksudnya awak punya DHCP server tu should function properly. Okay. Alright, so sekejap saya nak kena ubah saya punya IPv4 dulu. Okay. Nanti kita nak buat testing. Dekat sini sepatutnya 254 lah. Okay, 254. Ini 192.168.254.2. Okay. So close. So dekat sini pun sepatutnya dah berubah lah. Okay, dah berubah 254. Okay, so sebab tadi kita tak buat DHCP untuk IPv4. Dan sekarang kita tengok dekat kita punya Windows 10. Okay, so tengok Windows 10 kita apa dia punya IP address. Okay, CMD. Okay, IP config. Okay, so dia dapat IP address kat sini .128. Kita tengok siapa yang set kat dia, adakah dia automatic. Oh, dia dapat automatic. Ya. Boleh accept seorang ke yang dia ada senang request boleh? untuk Request untuk join.
Mana siapa request? Tak ada pun? Nama dia Kaushu, dia kata dia senang request tapi tak dapat masuk. Tak ada request punya message pun. Dia duduk kat mana tu? Boleh dia join awak? Saya tak dapat notification untuk request. Cuba request semula. Okay. Sekejap saya nak check IP config/on. Okay, sekejap saya bagi adapter yang sama, adapter 2. Okay, so kat sini properties, IPv4. Saya letak yang ni 192.168.254.10. DNS server tadi berapa? 254.2. 192.168.254.2. Okay. So untuk IPv6 kita minta kita pilih obtain an IPv6 address automatically. Ni check IP address dia boleh dapat tak? Okay, kalau settlement saya rasa kena kita join domain dulu. Di sini boleh join domain. Ini domainnya adalah Okay, kita tengok di sini boleh join domain tak? Okay, so join domain tadi saya menggunakan IPv4 dulu. Okay, sepatutnya tak payah join domain pun boleh dapat IP. Sekejap kita test dulu. Okay, so macam boleh. Administrator. Okay, so dah boleh join domain. Okay, so this client need to restart. Kita tengok dia restart. Yes, keadaan slow. Okay, so bila domain dah berjaya join, so kita restart. Okay, so restart now.
Okay, so dah dapat dah IPv6 address untuk client. Okay, so bolehkah semua? Okay, so tujuan kita hari ni untuk set up DHCP version 6. Okay, so boleh tengok siapa yang baru masuk tu, awak perlu kenal pastilah struktur untuk IPv6. Okay, so boleh, any question? So saya dah record dah, nanti saya akan share, so boleh tengoklah bila-bila kalau tak faham. Okay, so ada soalan tak sebelum kita dismiss? Nak saya ulang apa-apa ke? Tak ada pun. Tak ada, okay, so simple je kan. So sama je macam IPv4, cuma saya tweak untuk IPv6. Okay, so kalau yang macam tadi kalau tak jadi macam saya buat tadi, tak dapat lagi IPv4, awak create dulu IPv6, awak join domain dulu menggunakan IPv4 punya address. Okay, so nanti awak boleh try ping lah. Kalau tak boleh ping tu selalunya issue dia firewall. Okay, sekejap saya try ping. Tapi server tengok dari client ping ping 2001 DBA kosong A4 1E2A kata ni. 1E2A nak enter. Okay, so tak boleh juga. Okay, so ping transmit general failure. Tapi kalau kita ping diri sendiri pun dapatlah. So kalau tengok kat sini, yang ni adalah IPv6 untuk klien. Tadi kita letak prefix dia dekat server adalah 2001, DB8, 0 dan juga A4. So tapi kalau tadi untuk server kat sini kosong kan, 000 dan ada 1E2A. So yang ni, okay, double colon ni adalah 3 tempat ni lah, 1, 2, 3, which is kita simplify dengan double colon. So yang hujung ni adalah milik host lah. Okay, so kalau server yang ni IP dia, kalau klien adalah yang ni dia punya IPv6. Okay, so kalau tak ada apa soalan, kita dismiss kat sini je lah. Okay, so if anything kalau tak faham boleh tanya semula ataupun boleh refer kepada video yang akan saya share nanti. Okay, so with that I thank you. Okay, so thank you for your participation. Walaupun tak ambil attendance tapi awak semua participate. Okay, so very good, thank you and good luck untuk punya final. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Thank you, Puan. Okay, welcome. Sebab Okay, Assalamualaikum semua, bye. Salam tuan-tuan. Bye. Assalamualaikum.